Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Seri Pahang, yang mana Seri Pahang menang 3-2 pada perlawanan ni hasil jaringan dari David Rowley. David Rowley skor tanduk dan David Rowley skor gol, wonderful gol lah, gol yang bombastik. Tak percaya David Rowley skor gol macam tu, memang lepas ni boleh tengok tutorial dekat YouTube David Rowley lah, bagaimana dia nak buat gol macam tu. So jarang-jarang David Rowley nak skor pakai kaki, selalunya pakai kepala, header. Semalam dia pakai kaki, memang satu gol yang memang menarik, memang lawa, memang cantik, memang kedebabum. So memang Seri Pahang menang 2-0. Hasrat Negeri Sembilan nak ke Asia nampaknya terkandas. Mereka tamatkan Liga di tangga keempat, satu pencapaian yang baik untuk pendatang baru Negeri Sembilan. So boleh cuba lagi dalam Piala Malaysia untuk dapatkan champion bagi melayakkan diri ke AFC Cup. Bagi saya semalam memang Seri Pahang adalah one of the best team. Mereka punya gameplay lebih menarik, yang mana mereka punya attacking style lebih efektif lah semalam berbanding pasukan Negeri Sembilan yang boleh dikatakan attacking force mereka agak kurang, tak menjadi. Gustavo Matthew Alves tak menjadi, sehingga mereka melakukan pertukaran. Akhirnya Herod Golan, Zakul Adha yang bermain di hadapan, tetapi benda tu pun tak berapa nak menjadi. Di sebalik tu ada juga kes-kes referee botak buat high dan sebagainya, yang tu kita letak tepi lah, sebab kita nak fokus kepada corak ataupun kepada ulasan perlawanan sahaja. Okey, untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah kekuatan dan juga perkara yang positif dalam taktikal dan juga corak permainan pasukan Seri Pahang? Yang pertama, yang bagusnya tentang corak ataupun tactical formation yang diterapkan oleh pasukan Seri Pahang, mereka sebenarnya menggunakan formation back 3 dan mereka menggunakan formation yang lebih kurang sama macam Negeri Sembilan. Cumanya bezanya Negeri Sembilan lebih kepada 3-5-2 berbanding pasukan Seri Pahang lebih kepada 3-4-3. Dan semalam yang menariknya tentang Seri Pahang ni dalam formation 3-4-3 adalah mereka meletakkan David Rowley sebagai target man, sebab Steven Rodriguez tak main. So mereka letakkan David Rowley sebagai target man dan benda tu berhasil. Kenapa saya kata benda tu berhasil? Sebab kalau kita lihat dalam sistem pergerakan 3-4-3 yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang, mereka sangat-sangat efektif, terutamanya di bahagian wide area dan juga bahagian tengah ni mereka tak attack sangat, tetapi mereka lebih efektif di bahagian wide area, iaitu yang mana kalau kita lihat di bahagian kanan mereka ada Bakiuddin, di bahagian kiri mereka ada Syarul. Kalau bahagian kanan mereka ada Bakiuddin, kita boleh tengok memang pasukan Seri Pahang mereka punya typical style ataupun mereka punya corak menyerang adalah menggunakan bahagian kanan dan kiri. Mereka akan exploit pasukan lawan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk mereka menyerang. Dan sebab apa mereka banyak menyerang di bahagian kanan dan kiri? Sebab mereka kalau boleh mereka nak supply sebanyak yang boleh ke dalam kotak penalti untuk mencari target man utama mereka, iaitu David Rowley. Dan perkara itu sangat-sangat efisien. Kalau kita lihat di bahagian kanan, apabila Bakiuddin dapat bola, pemain Hidalgo dia dah tak main lebih kepada bahagian winger, sebab Bakiuddin yang cover up untuk bahagian winger, maka Hidalgo lebih kepada bahagian midfield. Tetapi yang menariknya, apabila bola di bahagian kanan, Hidalgo akan sentiasa memberi support kepada Bakiuddin untuk dia create game di bahagian kanan, sama ada untuk dia cross ataupun untuk Hidalgo buat underlap ataupun overlap, ataupun maka mereka akan boleh bermain antara satu sama lain sebelum mereka crossing. Jadi mereka akan cuba sedaya upaya untuk attract pertahanan pasukan Negeri Sembilan untuk overload di bahagian tersebut sebelum mereka melakukan crossing. Dan benda tersebut, apabila pemain-pemain Negeri Sembilan lebih menumpukan untuk mengambil bola di bahagian wide area, maka bahagian tengah akan ada kosong. So apabila ada kosong, pemain target man mereka David Rowley akan berada dalam keadaan kosong. Jadi apabila crossing ataupun bola disupply ke dalam di box, pemain-pemain target man mereka atau akan berada dalam keadaan yang free space, tidak dijaga, tak ada orang man to man marking, maka boleh untuk score header dengan sangat baiklah. Jadi apabila ada connector antara satu sama lain, apabila Bakiuddin dapat bola, Hidalgo akan tolong. Dan benda tersebut juga dia akan dibantu oleh Azam Aziz sekiranya di bahagian kanan punya attacking. So bila mana mereka tak boleh nak cross, mereka boleh patah balik. Kalau mana mereka tak boleh nak masuk, mereka boleh buka lagi wider. So benda tu memang sangat efektif untuk bahagian kanan. Dan perkara tersebut juga berlaku di bahagian kiri. Apabila
apabila Syarul dapat bola, maka dia akan ada backup daripada Azwar Arifin ataupun daripada Hidalgo juga, ataupun ada bantuan daripada Azam Aziz juga. So mereka ni saling connect antara satu sama lain. Bila bahagian kanan, mereka overload bahagian kanan. Bila bahagian kiri, mereka overload bahagian kiri. So akhir sekali apa yang mereka buat hanya satu tujuan, iaitu mereka akan cuba supply bola ke dalam kotak penalti untuk cari target man. Tu sebab kita boleh tengok memang fokus kepada bahagian wide area. Jadi apabila benda tu berlaku, maka pemain-pemain Seri Pahang akan lebih confident dan mereka akan lebih banyak supply bola dalam di box berbanding pasukan Negeri Sembilan, sebab mereka ada proper target man. Dan dalam sistem sistem Seri Pahang ni, sebab apa dia juga berjaya, bukan hanya sebab mereka ada bantuan bahagian kiri, bahagian kanan dan sebagainya. Mereka juga sebenarnya ada proper target man, iaitu David Rowley. Memang kita tahu David Rowley ni kalau diletakkan sebagai target man, sama ada dalam situasi set pieces ataupun dalam situasi menyerang di bahagian wide area untuk crossing ataupun cutback, maka beliau boleh dijadikan sandaran. Jadi apabila ada proper target man, maka David Rowley boleh score lah. Sebenarnya saya terbayang apa yang dilakukan oleh Negeri Sembilan ni, yang dilakukan oleh Seri Pahang ni adalah taktikal yang dilakukan oleh Thomas Truka bersama dengan Penang waktu Casagrande dah. Ini adalah corak yang lebih kurang. Mereka attack belah wide area, mereka naik full support bahagian wide area, body support, lepas tu mereka akan crossing cari target man yang proper. So apabila bermain dengan hantaran-hantaran tinggi, mereka ada proper target man, mereka boleh score. Itulah corak yang cuba diterapkan oleh Seri Pahang. Selain itu, dia dibantu juga di bahagian tengah. Bahagian tengah pasukan Seri Pahang ni, dia juga bagus sebab mereka ada Kevin Ingriso. Dan dalam pada masa yang sama, Kevin Ingriso ni lebih kepada holding midfielder, tetapi beliau lebih suka untuk evolve dengan supply bola ke bahagian hadapan. Tetapi Kevin Ingriso ni dia lebih suka untuk stay deep. Sebab apa? Sebab Hidalgo dengan Azam Aziz, mereka berdua ni dah naik untuk jadi ofensif. Jadi apabila Negeri Sembilan cuba untuk counter kat bahagian tengah, Kevin Ingriso ni akan jadi orang yang backup kepada back 3 pasukan Seri Pahang tu. So benda tu memang bagus lah. Dan selebihnya memang semalam boleh dikatakan selain daripada tu, memang Seri Pahang punya defend dan juga goalkeeper bagus lah. Sama-sama dia bagus untuk save beberapa keadaan. And defend pasukan Seri Pahang pun bagus. Mereka punya gameplay tak ada lah teruk sangat. Mereka juga involve dengan build-up hantaran-hantaran jauh, mereka berkualiti. And jadi benda tu bagus lah untuk pasukan Seri Pahang. Jadi itu untuk pasukan Seri Pahang. Untuk pasukan kelemahan pasukan Seri Pahang yang pertama lah, apabila mereka suka main macam tu, sebenarnya dia ada sedikit kelemahan. Sebenarnya Negeri Sembilan dah counter dah benda tu, iaitu pemain-pemain Negeri Sembilan bermain dengan defensif line yang tinggi, ataupun dalam erti kata lain, Negeri Sembilan cuba buat offside trap. Dan benda tu sebenarnya berjaya. Kalau kita lihat di second half ataupun di first half, apabila Seri Pahang dah tersekat ataupun terjebak dengan offside trap yang dilakukan oleh pertahanan Negeri Sembilan, sebenarnya pemain-pemain Seri Pahang dah mula untuk more to passive lah. Mereka dah mula tak suka untuk buat hantaran-hantaran di belakang pertahanan, cover out wide area, sebab mereka takut terperangkap dengan offside trap. Tu sebab kalau kita lihat pemain-pemain Seri Pahang di second half, mereka lebih suka untuk buka game dalam keadaan yang lebih dekat, dan mereka akan cuba untuk supply bola ke bahagian wide area dengan penggerakan individu, sebab mereka tak mau terperangkap dengan offside trap lagi lah. So benda tu memang sangat efektif. Cumanya gol yang menarik adalah tentang David Rowley. Apabila second half start tu, David Rowley dapat bola, dia berkeserangan, tiba-tiba dia gol bombastik. And walaupun waktu tu Seri Pahang memang tak attack wide area, lebih kepada tengah, dia individu seorang-seorang dia boleh score lawa kan. Jadi boleh dikatakan memang pertahanan Negeri Sembilan semalam juga agak kurang lah kan. Itu sebab mereka kalah 2-0. Jadi kita masuk Negeri Sembilan. Untuk Negeri Sembilan, apa yang kita boleh faham tentang taktikal yang Negeri Sembilan nak buat, sebenarnya ada beberapa permasalahan yang berlaku dalam sistem Negeri Sembilan semalam. Yang pertama adalah di first half, Gustavo Matthew Alves tak menjadi. Bahagian attacking pasukan Negeri Sembilan memang tak menjadi. Bukan sahaja di bahagian serangan, apabila mereka menyerang di bahagian wide area pun tak menjadi. Sebab apa? Sebab pemain-pemain Seri Pahang semalam mereka agak bagus daripada segi defensive shape. Jadi apabila Zamri Pin dapat bola, Yasir Pinto dapat bola, mereka cuba attack di bahagian kanan dan kiri, tak boleh nak menjadi. Jadi mereka cuba sejaya upaya untuk supply bola dalam kotak penalti untuk mencari Gustavo dan juga Matthew Alves, juga tak menjadi. Apabila Nicholas Suarez dan juga Fazayev berjaya untuk halang bola-bola intercept, clearance dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan di first half memang tak menjadi. Masuk second half, mereka melakukan pertukaran. Mereka bawa keluar striker, mereka bawa Gulon naik atas, mereka bawa masuk Selvan. Bawa masuk Selvan ni sebenarnya adalah satu benda yang positif. Apabila masuk Selvan, kita boleh tengok bahagian
serangan pasukan Negeri Sembilan mula efektif, mula jadi lagi laju kan. Tetapi sayang pula apabila mereka tak ada proper striker, Eric Goulon pun tak boleh nak jadi target man. Dia tak boleh nak jadi seorang striker yang boleh link up dengan Sylvain dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak berada dalam kedudukan yang betul. Jadi sistem Eric Goulon, kalau dia ada orang yang crossing untuk jadi target man, bagus. Tetapi dalam sistem Sylvain yang laju, dia boleh untuk penderah pecut dan sebagainya. Dia perlukan striker yang sentiasa berada dalam positioning yang tepat untuk dia passing dan sebagainya. Tetapi Eric Goulon pula dia tak boleh nak adapt dan tak boleh nak cope dengan pergerakan daripada Sylvain. Sylvain dah main bagus tetapi tak ada seorang striker yang bagus pula. So macam percaturan Kane Evans sedikit tak menjadilah. Pertukaran mungkin boleh buat keluar Matthew Alves ataupun Gustavo saja. Bawa keluar salah seorang kalau nak masuk Sylvain, kalau nak letak Goulon main striker. Ada Zakwan Adaha, tapi Zakwan Adaha pun more to wide area. Dia tak more to pure number 9. So benda tu menjadi permasalahan kepada Negeri Sembilan, dan permasalahan lagi di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah lah. Yang mana kalau kita tengok bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan semalam, mereka punya awareness, mereka punya tak compact, mereka punya loose space, mereka punya loose marking. David Rowley sentiasa berada dalam keadaan kosong, tak ada orang pressure dia, dia tanduk free header. Gol yang kedua tak ada siapa pressure dia, bagi ruang untuk dia shoot per gol kedua memang lawa. So benda tu sedikit meresahkan, dan memang Seri Pahang deserve untuk menang lah. Dan kalau kita lihat juga perkara positif selain Sylvain, Izzuddin Ruslan sebenarnya bermain dengan baik kan, tetapi macam saya cakap, mereka tak ada penyerang yang bagus malam, banyak attacking force mereka tak berjaya. So mereka terpaksa akulah kan boleh cuba untuk Piala Malaysia. Jadi itu je lah pesan saya. Assalamualaikum.